Tutong. Ya, bersama dengan Adina pada pagi ini. Assalamualaikum Adina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali Umul dan juga Mahira, apa kabar pada pagi ini? Kabar baik, kita sihat sehat sahaja. Adina sendiri apa kabar? Baik, sihat? Alhamdulillah, saya sihat sejahtera dan begitu juga dengan rakan-rakan yang bertugas ya pada hari ini. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini, Adina? Ya, cuaca di daerah Tutong juga Alhamdulillah cerah dan mengizinkan, dan itulah yang kita harapkannya. Semoga apapun perancangan pada hari ini akan dipermudahkan dan juga akan dapat berjalan dengan lancar ya, insyaAllah. InsyaAllah. Ya. Akan ditanyakan pasal perancangan musim cuti persekolahan. Anak Adina pun belum ada lagi ya. Dah ada keluarga lagi. Tetapi itulah perancangan untuk minggu depan, apa sahaja pengisian yang ingin dibuat memandangkan musim cuti sekolah ini? Ada rakaman ke ataupun ada tugasan, package program sebagainya? Baik, memang kalau tugasan kita ni memang akan membuat package program ya, dan kalau saya seperti lazimnya kalau cuti persekolahan ini akan membawalah adik-adik saya ke kedai, jalan-jalan, melakukan aktiviti di luar rumah juga bersama dengan mereka ya, mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Dan ada juga di hujung minggu akan mungkin insyaAllah membawa mereka melancong ke luar negara yang berdekatan sahajalah. Negara jiran lah ni maksudnya ya? Ya, betul. Wah, Alhamdulillah. Jadi itulah kita ni berkorban di musim percutian sekolahan ni. Kita ni cuba sedaya upaya untuk meluangkan masa yang berkualiti ya bersama dengan adik-adik kita ni. Maklum saja kalau hari-hari biasa mereka dengan bersekolah, kita pun sibuk dengan kerja. Jadi itulah sebenarnya musim percutian sekolahan ni, walaupun waimah sekalipun kita ni itulah waktu yang agak sesuai untuk kita ni bersama dengan adik keluarga. Satu perkongsian yang menarik dari Adina sebentar tadi. Jadi tanpa buang masa, kita terus saja serahkan kepada Adina untuk bahan yang setelah pun disediakan dari daerah Tutong. Silakan Adina. Baik, terima kasih Wali Mul dan juga Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera. Audio kita bersua pada pagi ini menerusi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari ini, hari Sabtu 14 Jun 2025. Dan audio seperti biasa dalam pertemuan kita pada kali ini akan dikongsikan terlebih dahulu dua info semasa, di mana masih lagi diteruskan acara Tutong Bas iaitu jalan makanan dan juga minuman sehingga hari Isnin 16 Jun 2025, di mana pada hari ini, hari Sabtu, Ahad dan juga Isnin akan bermula pada jam 11 pagi hingga 10 malam dan juga akan mengambil tempat di kawasan letak kereta Jeti Sungai Tutong. Manakala makluman yang seterusnya, permohonan pendaftaran bagi menyertai gerai perayaan Tutong 2025 di kawasan Tanah Lapang berhadapan dengan Hospital Duli Pengira Muda Mahkota Pengira Muda Haji Al-Mu'tadi Bila Tutong masih lagi dibukakan ya. Pada hari ini merupakan hari terakhir 14 Jun 2025. Jadi bagi auda yang berminat untuk menyertai gerai perayaan ini, borang pendaftaran bolehlah auda dapati di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong, Mukim Pekan Tutong pada jam 8 pagi hingga 12 tengah hari ya. Dan itulah antara dua makluman yang dapat kami kongsikan untuk hari ini, dan seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan. Jadi mari kita saksikan bersama. Tanggal 14 Jun, hari bersejarah buat semua penderma darah kerana ianya merupakan Hari Penderma Darah Sedunia. Tarikh ini telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau World Health Organization bersama dengan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, the International Federation of Blood Donor Organizations dan the International Society of Blood Transfusion. Di negara Brunei Darussalam, agensi-agensi kerajaan dan swasta berganding bahu bersama-sama dengan Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dengan menganjurkan kempen-kempen menderma darah dan menjadikan kempen derma darah sebagai projek tahunan dan mengambil sempena acara-acara tertentu. Masyarakat dan penduduk di negara ini peka akan manfaat untuk diri sendiri
dan orang lain dengan menderma darah. Lebih-lebih lagi dalam misi membantu mengumpul stok bekalan darah untuk keperluan pesakit. Terdapat banyak kegunaan darah, antaranya menyelamatkan nyawa semasa pembedahan, mangsa kemalangan, merawat pesakit leukemia, barah, pesakit jantung, penyakit hati, hemofilia dan lain-lain. Sebenarnya pertama sekali saya berasa bersyukurlah kerana jabatan berkenaan mengusahakan aktiviti ini bukan lagi secara berkala tetapi berterusan kerana kehendak ataupun permintaan darah di negara kita ini sebagaimana yang dimaklumkan tidak dapat diramalkan. Jadi sekiranya ada berkendakan darah secara mendadak, jadi bekalan yang diperolehi daripada kempen-kempen ini dapat menampung kekurangan darah di negara kita. Jadi saya percaya usaha ini juga akan diteruskan dan sebagaimana saya katakan tadi, usaha ini memanglah usaha yang baik. Jadi orang ramai, maksudnya yang layak untuk menderma perlulah tampil ke hadapan jika sekiranya ada kempen seperti ini. Kerana setitik darah yang kita sumbangkan akan menyelamatkan nyawa warga negara kita untuk membina bangsa dan negara. Menerima darah ataupun menerima darah ini sebenarnya hamba sendiri pernah mengikuti program ini ataupun menerima secara sukarela. Masa doktor-doktor ataupun nurse-nurse membagi darah itu barangkali ya macam membagi satu pembaruan lah, ataupun mari new life lah rakyat ini kan. Kalau tampaknya ada teknologi ataupun darah transfer ini barangkali boleh jadi kali kehidupan kita ni indah semacam inilah sehari ini. Daripada awareness lah, daripada semua penduduk atau rakyat negara Brunei Darussalam ataupun siapa saja yang tinggal di negara Brunei Darussalam ini supaya mengambil iktibarlah ataupun inisiatif sendiri yang mana darah ini memerlukan memandangkan setiap hari ada pembedahan. Jadinya tani sebagai individu itu ada orang ada nilai dan ada untuk membagi sumbangan, untuk membagi mana-mana peserta ataupun yang memerlukan darahannya. Jadinya di sana tu ada timbul kesadaran daripada pihak orang-orang kampung ataupun orang awam untuk menerima darah ini sebelum darah yang dari hospital itu berkurangan lah ataupun secara kritikal. Ini yang lebih penting lah. Acara yang dibuat oleh Bagian Darah ini adalah secara boleh dikatakan satu acara yang tepat lah, sesuai, dan juga ia memerlukan satu tabung yang sentiasa ada. Dengan menderma darah, Auda mungkin mampu menyelamatkan nyawa seseorang untuk sama-sama membantu pihak hospital merawat pesakit-pesakit yang memerlukan. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal juga aktif mempromosikan penggunaan aplikasi Blood Card yang telah banyak membantu menyelaraskan proses pendermaan darah dari segi pendaftaran penderma darah, pengisian borang pemeriksaan kesihatan dan tempahan slot menderma dan melihat status bekalan stok darah. Pemberikaan kempen derma darah juga boleh diperolehi melalui laman media sosial seperti Instagram bloodbank_repass dan aplikasi Blood Bank yang sentiasa mengemaskini tarikh dan lokasi kempen-kempen tersebut. Hari Penderma Darah Sedunia adalah sebagai penghargaan para penderma darah sukarela, meningkatkan kesedaran masyarakat, mendorong generasi muda untuk menderma darah dan untuk memastikan ketersediaan darah yang cukup, aman dan berkualiti di fasiliti kesihatan. Menderma darah boleh menyelamatkan nyawa. Menderma darah boleh menyelamatkan nyawa. Setitis darah, sejuta harapan. Selamat Hari Penderma Darah Sedunia. Segala yang kau berikan membina harapan, pengorbanan yang tak ternilai bagi mereka. Walau setitik mana
apapun yang kau hulurkan, jasamu akan tetap